cintai aku, ikut kau. Itu kata kuncinya. Ada di kalangan sahabat yang bertanya, Amr al-As, dia tanya Rasulullah. Ini antara contoh sahabat yang tamakkan kecintaan Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cinta? Amr dia tanya Nabi, minta biarlah Nabi sebut nama aku. Nabi tak sebut nama dia. Nabi kata apa? Abu Bakar. Nah, gaji kan? Terasa, dek, kalaulah dek, korang mungkin ada 7-8 orang adik-beradik. Tanya mak, dalam ramai-ramai anak, siapa yang paling mak sayang? Kau mengharapkan mak sebut siapa? Diri sendiri. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cinta? Amru tanya, Amru. Minta aku lah. Sekali Nabi cakap Abu Bakar. No, minta maaf. Nabi cakap Aisyah, perempuan, isteri. Aisyah. Amru dalam hati dia, ya ada peluang lagi. Tak, di kalangan lelaki. Yang tadi perempuan, kita belah perempuan. Ini di kalangan lelaki. Di lelaki masih ada harapan lagi. Lelaki itu biar yang jadi paling nombor 1. Nabi tak jawab nama dia, babe. Nabi jawab apa? Abuha, bapaknya. Tadi Nabi ditanya, siapa manusia yang paling kau cinta? Aisyah. Okey, di kalangan lelaki siapa? Bapak Aisyah. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Amr tanya, yang kedua siapa? Omar. Ditanya lagi tu. Yang ketiga Osman. Sampailah Nabi menyebut beberapa nama, namun Nabi tak sebut pun. Sampai kata stop dah. Aku takut nama aku yang terakhir nanti. Ini sikap para sahabat untuk merebut cinta Nabi. So persoalannya, bagaimanakah cara untuk mengelakkan neraka? Maka ikut apa yang Nabi sebut. Sunnah. Apa yang aku perintahkan buat, apa yang aku larang tinggal, apa yang aku senyapkan, maka dimaafkan. Maka adik-adik, pada hari ini muhasabah diri saya dan kita semua, perkara apakah yang Nabi sebut paling patut buat, tapi itu paling banyak tinggal? Tak lain, tak bukan solat. Dalam Quran sebut wa aqimus solah, wa aqimus solah, wa aqimus solah. Nabi pun sebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Adik, peristiwa New Zealand mengingatkan saya kes pembunuhan Omar Al-Khattab. Kita sangat sedih apa yang berlaku di New Zealand. Tapi Allah rupa-rupanya nak memberikan kita pelangi. Berapa orang meninggal Ustaz? 50. Ustaz ambil perkembangan tentang umat Islam. Baik. 51 Hari ni yang adik Hafiz tu adik Haziq. Okey. Ustaz nak kata apa? Saya siap bagi ruang lagi, ya? Sebagaimana Nabi selalu bagi ruang kepada Abu Jahal. Baik. Ustaz, baru aku ingat rupanya dia pegang mic yang terakhir. Lawa je Ustaz. Sahabat terdahulu mengalami situasi. Satu hari Omar bangun subuh, rapatkan soft. Omar ni kalau dia nak rapatkan soft ni tengok dalam perkara-perkara yang kecil. Kita pun nak bincang pasal parlimen ke apa benda tak. Perkara yang kecil, rapatkan soft, supaya nanti Allah tidak mencerai-ceraikan kesatuan kamu. Dalam benda yang senang dan simple dalam masjid, bukan luar bermasjid, bangunan-bangunan kerajaan ke apa tak, dalam masjid sahaja kita nak ceritakan pasal benda yang kecil. Omar sangat menitik beratkan tentang kelurusan soft. Omar siap bawa rotan untuk melibas sesiapa pun yang tidak merapatkan soft. Begitu sekali Umar memerhatikan bagaimana perjalanan mudah untuk ke syurga. Dalam bab sembahyang mesti. Waktu subuh hari Rabu, Sayyidina Omar menjadi imam subuh. Nabi dah wafat, Abu Bakar sudah meninggal. Omar jadi khalifah Amirul Mukminin pertama, khalifah Islam yang kedua. Dia menjadi imam sebagai seorang pemimpin. Allahu Akbar, tak ditikam. Omar menjerit, anjing menikamku. Anjing. Omar sebut al-kalbu, maknanya musuh Allah. Omar ditikam 3 kali ketika solat, di dada, di perut, dan di bawah pusat. Daripada pisau, zat ditarik ke bawah. Omar rebah. Dan yang membawa pisau itu terus berlari dan melibas ke kiri kanan pisau. 11 orang luka, 7 daripadanya gugur sebagai syahid. Itu yang saya terus teringat tentang apa yang berlaku di New Zealand. Di Senapang itu.
tembak secara rambam. Omar dipapah bawa ke rumah. Yang lagi membunuh tadi itu ada di kalangan jemaah-jemaah, baling dengan pakaian yang berat, jatuh tersungkur. Dan dia tahu yang orang Islam akan tangkap dia, terus dia tikam dirinya sendiri dan mati. Itu dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia diberikan kebenaran untuk tinggal di Madinah oleh Umar Al-Khattab, walaupun dia seorang kafir, tetapi akhirnya dia menikam dan membunuh Sayyidina Umar. Umar dipapah oleh sahabat-sahabat dan jemaah, bawa ke rumah. Pengsan Umar, dek, 3 kali tikaman, dek, 3 kali tikaman. Diberi minum susu, kemudian susu keluar ikut aliran luka-luka tadi. Umar minum susu, susu keluar balik, nampak susu keluar daripada luka. Umar pengsan. Adik, Umar pengsan. Kemudian beberapa minit ataupun sejam kemudian Umar terjaga. Nak tahu soalan pertama Umar apa? Agak ni kalau kita terjagalah dekat Wat ke mana, soalan pertama, wifi ada? Nak update apa semua? Saya kata diri saya lah tu, kita sangat gila kan dengan benda-benda internet. Soalan pertama Omar terjaga selepas pengsan akibat luka yang maha parah. Omar tanya orang di sekeliling, adakah umat Islam sudah menyelesaikan solat subuh? Dia siap berceramah, dia sesungguhnya tidak ada agama bagi mereka yang tidak solat. Dan Omar minta untuk ambil wuduk dalam keadaan luka parah, dan akhirnya melaksanakan solat subuh yang tertinggal. Umar Al-Khattab. Ini jenis orang yang tamakkan syurga, dan dia betul-betul mempraktikkan. Yang kita mulut, bila ustaz sebut tadi siapa nak masuk syurga, kita angkat termasuk saya. Tapi dari segi praktikal, belum tentu. Omar sudah melakukan itu dalam keadaan dia dijamin syurga. Ramai dek sahabat-sahabat besar yang mati kerana dibunuh. Kita tak menganggap bahawa apabila kita mati dibunuh itu mati yang teruk. Tak. Osman mati dibunuh. Omar tadi tu 4 hari dia hidup. 4 hari dia hidup. Satu lagi disebabkan dia rindu dengan Nabi, dia hantar seorang utusan kepada Aisyah. Aisyah hidup lagi, isteri Nabi. Aisyah ni dia isteri Nabi, dan dia memang berkeinginan untuk ditanamkan bersebelahan dengan kubur bapa dan suami dia. Bapa ni siapa? Abu Bakar, suaminya Rasulullah. Tapi Umar mati dulu. Maka Umar, tolong sampaikan salamku kepada Aisyah. Katakan Umar yang menyampaikan salam. Jangan kata Amirul Mukminin, kerana pada hari ini aku bukan memegang jawatan Amirul Mukminin. Aku Umar. Sampaikan salam dan minta izin supaya aku ditanam bersebelahan dengan 2 sahabat sejatiku, BFF, Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sejarah memaparkan satu kasih sayang antara 3 sahabat. Tidak pernah mana-mana manusia, bahkan Abu Sufyan ketika kafirnya sebelum dia masuk Islam, dia mengeluarkan satu kenyataan, tak pernah aku tengok di kalangan manusia kecintaan yang lebih tinggi berbanding kecintaan para sahabat terhadap Muhammad. Maka apabila sampai utusan Umar Al-Khattab, Umar dekat rumah luka parah, sampai utusan bagi salam kepada Sayyidatuna Aisyah, tengah menangis ketika itu. Puan, wahai ibu orang beriman, Umar minta izin untuk ditanam bersebelahan dengan kubur Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kita, mak ayah kita ataupun kita kan kadang-kadang kalau dalam kampung kan, okey besok mati besok ni aku dah cok sebelah mak, engkau jangan nak cok. Kan? Kita marah kalau orang lain ambil dulu. Apa kata Aisyah? Aku dulu menginginkan untuk ditanam di situ. Akhirnya Aisyah mengizinkan. Umar waktu di Madinah, makam Nabi, Abu Bakar, Umar. Aisyah di mana ditanam? Di pekuburan Baqi'. Itu jiwa besarnya seorang sahabat Nabi yang perempuan, dan tamaknya seorang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar Al-Khattab, untuk sentiasa berada dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nak cerita dari segi semayang dia orang, tak payah cakap Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad sembahyang dia macam mana? Sampai bengkak kaki. Satu hari Aisyah tanya, bang, kan dosa bang sudah diampunkan dulu, kini dan selamanya, kenapa sampai bengkak kaki semayang? Nabi jawab, afala an akuna abdan syakura. Salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Nabi semayang, Nabi tak ada dosa dik, tapi Nabi semayang macam banyak dosa. Kita yang banyak dosa, semayang bukan bengkak kaki sampai bengkak hati. Ya Allah, lamanya imam ni baca Al-Fatihah, rukuk lama. Ini
nak puasa tak lama lagi ni. Kalau imam masjid buat pengumuman, selalu kan kita syaratkan imam kan, Mam, Ramadan tahun ni bawa 2 surah saja ya. Inna a'tayna dan qul huwallah. Siap syarat letak dengan imam. Tapi imam masjid tu dia bagi pengumuman, insya-Allah pada tahun ni kita akan jemput imam Mekah. Ya Allah, imam Mekah 1 tarawih 1 malam 1 juzuk. Kalau macam tu siapa jemaah yang nak datang? Silap-silap yang imam kampung tu pun tak datang. Tapi kalau di Mesir, di Mekah apa semua tu memang dia orang memang struggle. Dia orang memang tough. Doa kunut dia orang Syekh Jibril kan. Doa aku mengaku. Baik. Ambil hati, tapi hati penuh kepalsuan. Biarlah kebenaran yang menyakitkan hati, tetapi kata-kata daripada kata-kata manis yang penuh dengan pendustaan. Baik. Kalau tak ada kena mengena, janganlah terasa. Okey. Di Mesir, Ustaz saya berapa minit? Soalan berapa minit? Dah habis dah. Okey, sekejap Di Mesir doa kunutnya dekat 1 jam ni. Doa kunut saja dekat 1 jam. Kau bayangkan tarawih. Lama dia tarawih. Lepas tu jenis masyarakat Mesir ni pula kalau baca Quran, dia memang baca Quran kalau bawa jadi imam imam sembahyang memang dia bawa baca surah-surah yang panjang. Tapi kalau imam terlupa tak ada masalah. Makmum ni kata-kata orang Arab, mak rempit, pakai seluar jeans, nampak pakai cap, baju Puma Adidas, budak-budak muda. Dia orang hafal Quran. Yang kerja kedai daging, kemudian Allahu Akbar, laju dia pergi ke masjid dengan baju berdarah lembu. Zombie ke orang. Kita kan ustaz minta maaf lah, saya pakai seluar jeans, baju bersih, apa masalah, apa kena mengena dengan seluar jeans? Bukan rukun solat pun. Maksudnya yang penting menutup aurat dengan sempurna. Ada je alasan tak nak solat. Tapi para sahabat orang Arab menjadi pancaran daripada orang-orang di zaman dulu sebab dia orang faham bahasa Arab. Jadi dia orang pun kalau imam tersilap ataupun imam diam, dia orang pun menyambung daripada belakang. Kan seronok. Bangsa yang Quran itu familiar. Tapi kita kat Malaysia tak ramai. Kalau masjid tu dalam 40 orang jemaah, yang hafal imam je, yang lain senyap. Lepas tu bila imam tersilap ataupun imam dia diam sebab dia nak ingat balik, yang belakang pun sunyi. Imam pula dia nak pertahankan hafalan dia. Dekat 15 minit tak rukuk-rukuk. Makmum yang paling belakang budak-budak muda rukuk. Bodoh. Cepat ni. Cakap lagi. Masuk minit yang ke-20, alhamdulillah ada seorang budak muda pakai cap. Dia tolong sambung bacaan imam. Rukuk je bang. Imam terperanjat, imam berukuk. Tengok tarawih. Tapi di Melaka ni alhamdulillah. Melaka tarawih berapa? Ada 60 orang. Melaka tarawih berapa? 60 orang ada. 23 rakaat. Kalau di Yaman ada satu tempat di Yaman tarawihnya 100 rakaat. Tarawih 100 rakaat. Ustaz imam satu kan masjid Cina kan? Cubalah tukar. Tahun ni cuba buat malam pertama 100 rakaat. Lepas habis sambung sembahyang jenazah. Jadi adik-adik, saya nak akhiri saya punya yang pertama ini dengan satu pertanyaan daripada seorang lelaki kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang aku takkan tanya orang lain kecuali kau. Nabi kata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi jawab, orang tu tanya, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Mana nasihat yang berharga yang aku tak tanya selain kau?" Nabi kata, jawapan Nabi ini menggabungkan praktikal dan teori. Qul amantu billah, cakaplah yang kau beriman dengan Allah. Jangan cakap saja, jangan mengucap saja. Kemudian istiqamah. Istiqamah ni maknanya praktik. Beriman, sembahyang. La ilaha illallah. Tidak ada perniagaan kecuali perniagaan yang diredai oleh Allah. Tidak ada perhubungan couple kecuali perhubungan couple yang diredai oleh Allah. So, maksud di sebalik la ilaha illallah itu luas. Kadang-kadang ada orang mengucap, tapi dalam soal sembahyang tak ada. Macam tak la ilaha illallah aja. Maka dua, beriman, teori, istiqamah. Pakai tudung, jangan buka-buka. Sebab apa? Sebab beriman dengan Allah. Ada orang pakai tudung kemudian buka balik. Dia tak kenapa buka, saya dikecam oleh internet. Oleh netizen ni, contoh. Kenapa kau buka tudung balik? Sebab netizen kecam. Maka jelas masalah keimanan. Kerana menutup aurat sepatutnya sebab siapa? Allah. Dia menutup aurat sebab fashion. Macam-macam fashion sekarang tengok. Tudung bentuk baldi apa semua bakul.
Kadang-kadang tu bila dia pakai tudung yang cotton biasa tu kena kecam. Kau ni tak ada kain lain ke? Aku pakai tudung bukan untuk orang lain tengok dan memberi persepsi, tapi aku pakai tudung kerana Allah setuju. Maka tiap-tiap hari aku pakai tudung yang sama, walaupun murah tetapi menjadi penepis daripada api neraka. Wallahu a'lam.